Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kembali bersiaran hari ini alhamdulillah 9 Jun 2020 bersama dengan Selasa 17 Syawal 1447 Hijrah. Bertemankan kami bertiga. Hari ini agak lain sikitlah saya berada di tengah bermula pada pagi ini. Saya Miswan. Kenapa? Saya jarang berada di tengah. Berada di tengah. Ya. Saya cuba untuk mengelak berada di tengah. Cuba. Saya Sofia Nur Solihatun. Saya Fariha On dan kami akan menemani anda sehingga jam 9.30 pagi nanti. Ya. Dan 17 Syawal, masih lagi dalam bulan Syawal dan saya rasa apabila satu pengumuman besar kata dah boleh balik kampung. Betul. Baru rasa raya. Besok ibarat raya pertama lah. Cubalah. Radio pun dah main lagu Balik kampung kan. Itulah dia. Kita memang pastinya ini salah satu perkara boleh diraikan. Saya rasa kita semua telah pun melakukan perkara yang bagus. Kita menjalankan tanggungjawab kita dengan penuh jayanya. Itu yang meletakkan Malaysia pada masa kini dan keadaan yang kita boleh sampai ke hari terakhir hari ini bagi PKPB. Esok akan bermulanya PKPP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Dan ini memang telah pun termaktub dalam Akta Kawalan Penyakit Berjangkit. Oh, sebenarnya ada beberapa fasa yang perlu dipatuhi sebab ada juga yang mengatakan kenapa tidak ditamatkan terus PKPB ataupun tidak ditamatkan terus PKP ni, tapi ini memang adalah satu proses ataupun langkah demi langkah yang perlu dipatuhi oleh mana-mana kerajaan sekalipun. Dan baru saja disah pun seperti di di New Zealand mereka bebas sepenuhnya selepas 17 hari tanpa catatan kes baru. Dan apabila pesakit terakhir pulih, satu-satunya pesakit terakhir yang masih aktif pulih, barulah mereka diisytiharkan bebas sepenuhnya. Jadi bayangkan ada langkah yang perlu diikuti, sebab itulah kita perlu memasuki fasa pemulihan ini. Dan saya kira kita pun dah lama bersabar, diajar bersabar beberapa bulan ini sepanjang PKP, PKPP, PKPD dan sebagainya lah. Dan saya rasa kita juga kena bersabar juga sehingganya betul-betul bebas. Sebab ini adalah satu penyakit yang mungkin tidak ada pengakhirannya. Kita perlu menerimanya dan teruskan disiplin diri bagaimana yang telah kita belajar selama ini. Dan bercakap berkenaan Bersabar dengan ni. keadaan kita sekarang ni. Kan banyak kawalan pergerakan dan sebagainya. Tapi masih lagi yang tak ada kawalannya adalah mereka yang mabuk. Kadang-kadang kita fikir, dalam keadaan sekarang pun boleh pula diorang ni kan. Kat mana diorang ni pergi mabuk dan sebagainya kan. Jadi ini antara yang diberi satu penekanan lah berkenaan dengan pemandu mabuk yang diri dia orang tu selalunya selamat lah. Yang tak selamat tu adalah nyawa orang lain atau mengakibatkan kematian. Jadi takat mana sampai bila kita akan melalui perkara sebegini? Tiap-tiap hari sejak dulu pun kita akan mendengar mereka yang maut kemalangan jiwa disebabkan mereka yang tidak bertanggungjawab ini. Tahun ini sahaja yang dibandingkan dengan tahun terlepas. Macam tahun lepas, satu tahun tu terdapatnya 9 atau 10 kes maut disebabkan dilanggar pemandu mabuk. Tahun ini sahaja, 5 bulan ini, Januari sampai Mei telah pun ada 9 kes. Wow. Jadi ini menunjukkan satu peningkatan yang cukup tinggi dan ataupun kita banyak dengar antara perkara yang cukup tragis sekali. Antaranya baru-baru ini, Surat Pengantar Makanan telah pun dilanggar pemandu mabuk dan motosikal ini diseret sejauh 2 kilometer. Tanpa pemandu pun sedar langsung. Jadi ini memberikan satu perkara yang cukup kita risau. Apakah yang terjadi kepada keluarga mangsa, bagaimana kelangsungan hidup mereka, dan ini sepatutnya satu situasi yang perlu kita cari jalan penyelesaian untuk hentikan mereka daripada rasa boleh pula berkeluar selepas mereka mabuk dan sebagainya. Dan bayangkan ini bukan satu isu baru, telah lama kita perdengarkan, kita bincangkan. Tapi bayangkan sekarang ini, pada waktu sekarang adalah zaman di mana kita boleh melihat video yang tular, video yang sempat dirakam ketika ianya berlaku. Dan bayangkan apa perasaan yang terlibat secara langsung itu melihat video tersebut. Seperti yang berkatakan tentang video yang diseret sehingga 2 km itu. Kita boleh saksikan dengan secara jelas tentang bagaimana kejadian tersebut berlaku. Dan ini pastinya menuntut kepada segala gerakan-gerakan. Ada juga petisi yang telah pun dihantar, tersebar melalui WhatsApp dan sebagainya. Katakan bahawa hukuman yang lebih berat perlu diambil, hukuman yang lebih berat perlu dilaksanakan segera. Kerana kita banyak kali dah bercerita mengenai perkara ini dan banyak kali dah ramai yang katakan mengenai hukuman yang lebih berat itu, tapi sehingga kini mungkin hukuman yang lebih berat dan setimpal itu masih lagi di dalam perbincangan dan juga proses perangkaan. Semua mengharapkan Akta Pembentukan Jalan 1987 itu dipinda secepat mungkin. Apatah lagi banyak lagi statistik yang telah dicatatkan dan kita tak nak lagi ada hari demi hari itu kan, sebab ianya yang menjadikan adalah apabila dia mabuk dan meragut nyawa orang lain yang tidak bersalah. Baik. Semalam kita cuti kan? Betul. Kita cutilah. Kita cutilah. Kita ada yang bertugas. Tapi saya rasa itu semalam adalah antara sejarah negara juga. Dan kita nak saksikan ini Dirgahayu Hari Kebeteraan
ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuan Agong. Dan sedikit kita bawakanlah bagaimana perkabaran dari sana kan. Dari Istana Negara pastinya dengan suasana sedikit berbeza, apatah lagi ketika ini dunia sedang dilanda pandemik COVID-19 dan kita saksikan bingkisan ini terlebih dahulu. Jom. Semalam adalah hari ulang tahun rasmi Keputeraan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong pada 8 Jun. Namun suasana Istana Negara sunyi sepi kerana tiada sebarang acara atau adat istiadat yang diadakan. Pegawai Istana Negara antaranya Datuk Pengelola Bijaya, Datuk Paduka Maharaja Lela dan Setiausaha Sulit Kanan hadir ke Istana Negara semalam. SOP norma baharu seperti saringan suhu badan dan penggunaan cecair pembasmi kuman dilakukan di pintu masuk Istana Negara. Kehadiran mereka semalam untuk melihat kek yang dihantar pelbagai agensi untuk baginda yang di-Pertuan Agong dan Pemaisuri Agong. Dengan rendang, ayam dengan rendang daging, kolok, telur kuning, ada sudin. Bagi 4 keris tahun ini. Tahun ini walaupun tidak ada diadakan sambutan rasmi Hari Keputeraan, namun demikian oleh kerana kasihnya rakyat kepada tuanku, rakyat dan agensi tertentu tetap juga mengirim dan mengutus pelbagai kek-kek sempena sambutan Hari Keputeraan tuanku. Jadi memandangkan kita masih berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat iaitu sehingga 9 Jun, maka tuanku telah menzahirkan titah supaya tidak diadakan apa-apa aktiviti sempena sambutan, maknanya ditangguhkan ke satu tarikh kelak. Pasalnya buat pertama kali dalam sejarah, sebarang aktiviti ataupun sebarang protokol yang dijalankan untuk meraihkan Hari Keputeraan rasmi. Baik, sedikit berbezalah tahun ini. Pastinya ini yang kita dah lalui daripada seluruh masyarakat, golongan. Ini yang dikatakan kita bersama mengharungi keadaan ini sehingga ia benar-benar bebas dan berakhir insya-Allah. Tapi banyak juga ucapan yang merampas sembah berkenaan dengan Hari Keputeraan ulang tahun rasmi ini dan pastinya ia juga boleh kita bacakan di halaman keempat di berita harian ini juga ada dipaparkan berkenaan dengan sedikit sambutan dalam suasana kehidupan normal baharu. Ingatan terhadap Sri Paduka tidak pernah luntur. Sembah takzim bertali arus diterima. Sambutan ulang tahun Hari Keputeraan rasmi Yang Tuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang diwartakan semalam disambut dalam suasana kehidupan normal baharu yang dilalui masyarakat Malaysia jauh berbeza dengan kebiasaan dahulu dan ini tuntutan ataupun turutan daripada semua perintah acara rasmi ditangguhkan selaras Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB menghadapi wabak COVID-19. Ingatan terhadap baginda tidak pernah luntur berdasarkan sembah takzim bertali arus yang diterima daripada pemimpin-pemimpin negara dan rakyat. Yang pertama pastinya daripada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mewakili seluruh rakyat negara ini antara yang terawal merafak sembah tahniah bersempena ulang tahun Keputeraan Baginda dan berdoa agar Sri Paduka terus bersemayam di tahta pemerintahan dengan penuh kebesaran, kedaulatan dan kesejahteraan. Dan antara kenangan yang turut dipaparkan dalam laporan ini adalah berkenaan dengan pengalaman Baginda dan Raja Pemaisuri Agong Tuanku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menjalani kuarantin 14 hari selepas beberapa kaki tangan Istana Negara didapati positif wabak itu. Ini pasti akan menjadi antara kenangan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini, sepanjang bagaimana negara Malaysia menghadapi dilema pandemik COVID-19 ini. Dan pastinya dalam perkara yang bersama juga selepas kita dapat melihat Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda dan Tuan Agong turun ke Padang berjumpa dengan rakyat jelata ketika pandemik ini berlaku. Baginda juga sentiasa mengambil berat setiap usaha dilaksanakan kerajaan bagi menangani impak COVID-19, terutama berkaitan kewangan dan ekonomi negara serta pengangguran dan sektor ekonomi yang terjejas. Jadi ini yang pastinya
menjadi antara satu kenangan yang barulah kepada kita semua. Sebagaimana anda lihat di Istana Negara sekalipun dijalankan SOP, jadi jangan lupa kita juga walaupun melalui fasa pemulihan ini, jangan lupa SOP kita, kebersihan kita masih perlu dikekalkan. Baik, saya teruskan di halaman New Straits Times, ini berkenaan PKPP. Game on. Come June 15th, sports lovers will have a reason to rejoice with the reopening of indoor sports venues, including gyms, yoga studios, as well as the resumption of motorsports, weightlifting and extreme sports. Baik, of course, it says here the relaxation of regulations for these activities under the Recovery Movement Control Order, RMCO, which comes into effect tomorrow, however, comes with strict conditions. Apa yang dikongsikan di halaman keempat NST ini adalah pusat sukan akan dibuka bermula 15 Jun. Di antaranya adalah pusat gym, pusat yoga, studio dan juga sukan pemotoran. Dan dikatakan juga PKPP pemilihan ini ada kelonggarannya, tapi pastinya kita perlu ingat di mana terdapatnya SOP dan syarat-syarat yang perlu dipatuhi pada setiap masa. Dikongsikan di halaman keempat, dikatakan they will be allowed provided social distancing of between 1 and 3 meters is adhered for static sports like weightlifting or running on treadmills. Itu antara yang dikongsikan. Penjarakan itu mesti ada. Jadi seperti mana yang kita faham, sukan yang membabitkan orang ramai, yang berkumpulan ini seperti bola sepak dan sebagainya, tidak boleh dijalankan lagi. Tetapi yang selainnya itu seperti badminton yang tidak memerlukan ramai pasukannya ataupun yang boleh menjaga penjarakan itu boleh diteruskan dalam keadaan bersyarat. Contact sports belum boleh lagi. Belum lagi. Non-contact sports dah boleh dah. Itu yang paling penting lah. Jogging dah boleh. Boleh. Sebab dah berpasar kan. Belum boleh. Yang istimewanya kita lihat bagaimana kerajaan menguruskan kan secara berfasa sedikit demi sedikit. Jadi macam saya kata kita dah belajar bersabar lama. Kita pernah kondisi diri kita kan. Jadi sabar menanti 3 yang bulan seterusnya. tanpa bola sepak tu. Bayangkan. Tapi okey ya. Awak hebat, awak Hidup hebat. tanpa bola sepak. Maintain lagi. Sekarang hidup dengan kek, buat kek. Demi basikal saya. Silakan. Kita seterusnya di Harian Metro. Ini di halaman hadapan, iaitu 40 dalang sedikit ditahan di Johor, manakala 269 Rohingya mendarat di Langkawi. Tangkap di selatan, bolos di utara. Macam itulah. Baik. Kedua, artikel ini digabungkan di Johor Bahru, sedikit penyelundupan pendatang asing tanpa izin parti yang bergiat aktif di negeri ini dengan mengawal keuntungan lebih 60.48 juta ringgit, membabitkan penyelundupan kira-kira 43,200 parti sejak 2014 berjaya dilumpuhkan. Jadi menurut Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Maidin Piche berkata sedikit penyelundupan parti terancang itu tumpas hasil operasi serbuan berskala besar yang dilakukan antara Khamis hingga kemarin. Jadi dalam serbuan ini dia kata 40 ahli sindiket membabitkan 21 rakyat tempatan termasuk seorang wanita dan 19 warga Indonesia berusia 22 hingga 58 tahun telah ditahan. Manakala di Rohingya mendarat di Langkawi. Langkawi ini sejak diumumkan boleh balik kampung ni popular sekejaplah. Ini hari ini paling pantas lah kan. Seramai 269 etnik Rohingya yang dipercayai menempuh perjalanan selama hampir 4 bulan dari kamp pelarian Myanmar mendarat di Langkawi semalam. Ramai ni. Dia pukul 4.20 pagi dekat pantai Teluk Nibong, Langkawi. 269 pelarian, 80 lelaki, 138 perempuan, 26 kanak-kanak lelaki dan 23 kanak-kanak perempuan. Sebenarnya dalam perjalanan mereka nak masuk ke sini tu ada jugalah mereka menjumpai mayat yang dah buang daripada bot, sebab ada juga mengalami kan 4 bulan kan. Ada yang bot karam dan sebagainya. Jadi isu ini masih lagi belum ada pengakhirannya. Mereka masih lagi memasuki perairan negara dan sebagainya, dan ini kita pun tak tahu macam mana. Kita mengharapkanlah ada penyelesaian yang baik kan, apatah lagi membabitkan negara kita dan juga negara yang lain. Dan juga ada penyelesaian dari sudut kemanusiaan dan juga ada sudut undang-undangnya lah kan. Kerana kita juga satu dunia berdepan dengan wabak pandemik COVID-19. Kita juga pernah diberitahu berkenaan dengan ada beberapa bot pelarian Rohingya ni yang diarah berpatah balik ketika mereka ingin memasuki perairan negara ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi sekarang ini mereka telah selamat mendarat di Langkawi 269 secara keseluruhannya. Jadi ini
mungkin memerlukan penyelesaian yang baik juga daripada kerajaan Malaysia. Kita percaya mereka akan mengambil langkah yang terbaiklah bagi menangani isu ini. Pastinya perincian itu akan dibincangkan untuk memastikan tidak mempunyai ada lagi risiko daripada mereka jangkitan COVID-19 daripada negara luar kan. Baik, seterusnya kita akan berbalik semula kepada topik perbincangan kita hari ini berkenaan dengan angkara pemandu mabuk sampai bila. Dan bingkisan seterusnya adalah berkenaan dengan kisah ini yang pada 25 Mei lalu seorang kaki tangan alam flora dalam perjalanan untuk bertugas shift malam maut dilanggar seorang pemandu dipercayai mabuk dalam kemalangan di Jalan Kuantan Bypass pada 9.40 malam. Dan wartawan Muhammad Faris Hafifi melawat keluarga mangsa bagi mengetahui situasi mereka terkini. Saksikan laporan ini. Atau mabuk, janganlah memandu. Bila memandu ni akan melibatkan nyawa orang lain, nyawa diri sendiri, nyawa orang lain. Kalau dia sendiri, tak apa. Sedih tu, tak tahu bila berakhir. Kehilangan tu, sampai bila, tak tahu bila akan berakhir. Akan berakhir sampai bila-bila. Takkan. 2 Syawal lalu, seorang lelaki maut apabila keretanya dirempuh sebuah kereta yang dipandu melawan arus dipercayai akibat pengaruh alkohol di Jalan Pintasan, Kuantan, Pahang. Rentetan daripada kejadian itu, kru penerbitan MHI menziarahi keluarga Allahyarham Irwan Herman Kamarudin. Mangsa meninggalkan balunya Zeti Haryati Hassan berusia 42 tahun dan anak tunggal mereka Amanda Nufritisha Irwan 8 tahun. Suami akak ni, dia seorang yang sangat baik. Dia selalu menjaga hati. Sepanjang akak jadi isteri dia, dia tak pernah pun macam kalau akak ada peringkat macam time akak berisi ke apa kan, gemuk kan. Tapi dia tak pernah condemn akak. Dia tak pernah. Akak bersyukur saya sebab Allah temukan jodoh akak dengan dia. Bersyukur saya. Akak tahu ada orang tengah tunggu akak kat syurga. Dahulu berempat, kini bertiga. Allahyarham Irwan merupakan anak sulung daripada 4 adik-beradik. Bagi kedua ibu bapanya, mereka redha dengan kejadian yang berlaku kira-kira jam 10 malam itu. Saya masa itu di rumah, saya mendapat kabar daripada adik arwah ni. Dia menerima telefon daripada kakak ipar dia. Jadi bila makluman daripada telefon mengatakan arwah dah meninggal, arwah Alung dah tak ada, Alung dah meninggal. So semasa tu saya rasa macam tak percaya sebab saya jadi terkejut juga, tapi rasa macam macam tak percaya sebab petang tu baru saja dia datang ke rumah. Jadi macam tak percayalah. Rasa tu macam tak tahu apa benda nak fikir, tak boleh nak fikir macam hilang semua-semuanya rasa. Ada kaki ke tak ada kaki ni rasa dah tak boleh nak langkah, tak boleh, rasa lemah semua. Rasa terkejut tu, terlalu terkejut. Tak mungkin dia yang makcik rasa sebab makcik ni yang tak sihat. Makcik ada berangan kalau makcik pergi, makcik nak dia yang sembahyangkan makcik apa semua kan. Makcik nak tengok dia, tengok makcik, bukan makcik tengok dia dulu. Jadi kita ada undang-undang, maknanya kepada pemandu-pemandu yang mabuk tu, sebenarnya pemandu mabuk ni dah tahu dia mabuk, tak payahlah mandu kan. Ini sebab benda tu akan membahayakan kepada pengguna-pengguna lain. Jadi pada kerajaan kita harap undang-undang tu dapat diubah dan dibuat satu undang-undang yang betul-betul hukuman yang memang setimpal, sangat betul setimpal lah. Jangan yang ambil mudah sangat. Maknanya akibat kecuaian pemandu mabuk ni melibatkan kematian, kecacatan. Jadi sewenang-sewenang lepas tu denda boleh bayar kepada pemandu tu.
Pergi menghadap ilahi di usia 41 tahun, Allahyarham Irwan telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Al-Raudah, Kuantan, Pahang. Sebarang bantuan boleh disalurkan menerusi akaun bank yang tertera. Kejadian 25 Mei yang lalu pastinya tidak akan dilupakan oleh mereka sekeluarga. Saudara, sentiasa berfikir sebelum bertindak, janganlah sampaikan orang yang tidak bersalah ini terpaksa menanggung derita. Kita doakan agar keluarga mereka akan terus tabah dalam menepani hari-hari yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dan kami juga ingin mewarakan sekiranya anda ingin menyumbang sumbangan kepada keluarga ini, boleh terus ke akaun CIMB Zeti Haryanti Hassan. Nombornya ialah yang tertera kini 762 2900 708. Baik, ini yang kita kongsikan ini adalah bagaimana kita tidak mahu lebih ramai si isteri, si anak kehilangan suami, kehilangan ayah, dan kita mengharapkan adanya pengadilan yang baik untuk mereka dan juga hukuman yang setimpal diberikan kepada pesalah ini. Jadi kita nak bincangkan berkenaan dengan hukuman mandatory untuk pemandu mabuk. Untuk berbicara langsung, sebab ramai kata bila nak pindah Akta Pengutusan Jalan 1987 ini, banyak dah kes, tapi kenapa masih lagi dalam keadaan sebegini? Kita nak bersama dengan Datuk Insinyur Muhammad Dalib, pengarah penasihat otomotif, bersama dengan kami pada pagi ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama dengan kami sekali lagi. Sama-sama, selamat sampai ke sini. Alhamdulillah. Baik, hukuman mandatory untuk pemandu mabuk. Tajuk ni kita rasa macam dah tiap tahun juga kita bincangkan berkenaan dengan ini. Betul. Dan setiap kali adanya statistik, setiap kali adanya nyawa yang diragut oleh pemabuk, barulah kita cakap balik. Bila ni kan? Bila nak buat pindaan Akta Pengutusan Jalan 1987 ini? Nak tanya juga pendapat Datuk sendirilah apabila melihat keadaan sebegini. Apatah lagi ia berlaku dalam kita ni tengah berdepan dengan pandemik ni, duk fikir ni. Tapi ada juga segelintir, ada yang kata, mereka ni mengalami tekanan perasaan, kemurungan sebab saat ini kan memang kita betul diuji. Mungkin ada yang dibuang kerja lah, apa dan sebagainya. Bagaimana Datuk melihat keadaan ini? Memanglah pada pandangan saya, yang mana pada ketika ini kita lihat pemandu yang mabuk ni, dia rasakan dia betul. Sebenarnya mereka ini bila berada di atas jalan raya ataupun mereka bergerak sendiri, bersendirian pun, dia tak berapa betul dah. Orang yang betul melihat dia. Tapi saya tak berani nak ulas lebih kerana saya sendiri tak pernah mabuk. Saya sendiri tak pernah merasa mabuk tu macam mana. Mabuk laut lain. Mabuk lain kan? Mabuk laut. Saya kalau duduk kat laut tak mabuk. Bila saya duduk atas darat baru mabuk. Tapi tidak mendatangkan akibat apa-apa bila kita duduk saja. Jadi kalau kita mabuk dengan alkohol, mabuk dengan benda-benda yang tak dilarang oleh kerajaan, saya tak merasalah. Jadi apa yang pandangan saya, bila kita mabuk, kita tidak boleh kawal diri kita sendiri. Dan ini yang akan menyumbangkan kepada keganasan ataupun jenayah di jalan raya. Dan di mana saja berada. Sama ada di tempat minum, dia tak akan sabar pada diri dia. Sebab dia tidak akan kenal dan dia tidak akan sabar. Bila dia pengaruhi oleh alkohol ataupun bahan-bahan yang boleh menghayalkan, boleh dia merasakan nikmat tetapi dia adalah memberikan impak yang tinggi kepada orang lain. Itu pada pandangan saya lah. Tapi sekarang ni makin benda ni macam tak ada penyelesaian, Datuk. Macam mana? Sebab mungkin boleh saya bacakan sedikit.
kita cakap macam Akta Pengurutan Jalan 1987 ni macam kata depa lah macam lemah sangat. Saya nak bacakan sikit artikel ini berkenaan dengan kalau di negara di Kanada. Dia kata kalau misalnya pemandu mabuk dilanggar menyebabkan kematian, penjara seumur hidup diberikan. Manakala kalau menyebabkan kecederaan di penjara selama 14 tahun. Itu di Kanada. Manakala di United Kingdom, hukuman kepada pemandu mabuk menyebabkan kematian 14 tahun penjara dan didenda tanpa had dan lesen memandu digantung selama 2 tahun. Kalau di Taiwan, kalau pemandu mabuk itu menyebabkan kematian, akan dibalas dengan hukuman mati. Betul. Manakala di Malaysia, ini dia. Seksyen 44 Akta Pengurutan Jalan 1987 katanya kalau sehingga menyebabkan kematian membawa hukuman denda maksimum RM10,000 dan penjara maksimum 12 bulan. 12 bulan untuk penjara. Okey, katanya kalau pengurutan jalan membutuhkan hukuman denda ada juga RM20,000. RM20,000 maknanya maksimum. bila kita ada perbandingan itu Datuk, ini yang kata adakah itu sahaja yang diberikan kepada mereka yang melakukannya? Itulah, bagi pandangan saya, perundangan itu terlalu rendah dan mereka mampu untuk membayarnya. Kalau kita lihat di negara-negara luar, memang hukuman bagi pemabuk yang melanggar menyebabkan kematian, lesen gantung sampai bila-bila. Sampai bila? Semua hidup lah. Nah, ada yang kena penjara seumur hidup. Dan kalau dekat negara, tapi kita tak bercerita negara luar, negara kita lebih baiklah, kan? Yeah. Jadi hari ini saya syorkan, mungkin mata semua dah nampak dah sekarang ni, mereka tengah work out dan kementerian pun baru-baru ni telah mewar-warkan kepada minta bantuan daripada semua orang untuk pandangan dan tinjauan tentang undang-undang ini perlu diperketatkan. Yang mana pemabuk-pemabuk ini dia tidak boleh terlepas daripada kesalahan. Kerana melakukan jenayah menyusahkan orang lain, mengakibatkan orang lain yang tidak berdosa. Jadi ini akan dapat kita lihat sedikit masa lagi lah pada pandangan saya. Undang-undang ini akan diperbaiki. Sebab di bawah Akta Pengurutan Jalan 1987. Umur saya masa tu ni 6 tahun. Jadi tahu je lah. Jadi sudah tahu lah tu. Baik. Datuk, kita ada lagi banyak soalan yang ingin kita tanya Datuk dan juga mungkin pandangan Datuk sendirilah. Kan? Mungkin bila terjadi baru kita nak tahu apa hukumannya. Bagaimana kesedaran pula kan mendidik itu sendiri, mungkin itu perlu juga dibincangkan kan. Betul. Baik, kita akan berehat seketika, kembali nanti kita akan terus bincangkan berkenaan dengan topik ini, hukuman mandatory untuk pemandu mabuk. Semuanya selepas ini. Baik, kembali semula di Malaysia. Hari ini kita bincangkan berkenaan hukuman mandatory untuk pemandu mabuk dan kita telah paparkan tadi salah satu keluarga bagaimana si suami dan juga ayah pergi kerana disebabkan dilanggar oleh pemandu mabuk ini. Kita masih lagi bersama dengan Datuk Insinyur Muhammad Dalip, pengarah penasihat otomotif bersama dengan kita. Baik, kita dah tahu bagaimana hukuman ini perlu diberikan setimpal kepada pesalah dan juga bagaimana kebajikan keluarga itu sekiranya bangsa perlu dititikkan berat juga. Betul. Maknanya kena balance lah, sebab ini membabitkan dua pihak. Betul. Yang pesalah dan juga yang menjadi mangsa ini kan. Bagaimana Datuk melihat seharusnya isu ini perlu dikendalikan dengan sepatutnya bukan sebab benda ini sudah lama kita menunggu kan. Bagaimana untuk menyentuh ataupun mendekati isu ini? Pada pandangan saya kan, isu ni memang betul lah apabila si suami atau si ayah telah meninggal akibat daripada kemalangan yang dilanggar oleh pemabuk kan. Pada pandangan saya as a personal, di mana pemilik kenderaan mestilah mempunyai kenderaan dengan cukai jalan. Di mana cukai jalan tersebut untuk memiliki cukai jalan mesti ada insurans perlindungan. Tanpa insurans perlindungan, maka tidaklah wajar dia mendapat cukai jalan tersebut. Oleh yang demikian, pihak bertanggungjawab. Iaitu bila terjadinya kemalangan di mana penuntut ataupun keluarga semati boleh menuntut daripada akibat daripada kemalangan tersebut. Sebab orang yang mabuk, bila dia langgar, memang langgar kenderaan, langgar motosikal, jalan berjalan kaki.
Mesti ada laporan. Jadi pada pelaporan tersebut, barulah kita boleh ketengahkan kes ni. Kalau anda kata hanya kemalangan kepada kemalangan, tidak memberikan kepada orang yang memilikinya, memanglah sukar untuk keluarga tersebut dapat bantuan. Okey, saya nak tanya, mungkin Datuk dah banyaklah pengalaman bekerja sebelum ni. Berapa puluh tahun Datuk dengan Hampir ni? 40 tahun lah. Di PJ kan? Baik. Apa cabaran sebenar bila kita menyentuh berkenaan dengan pemandu mabuk ni di Malaysia? Yes, memang sukarlah. Kalau masa saya bertugas waktu malam, kita tengok enforcement, kita tanya lain, dia jawab lain. Kita minta lain, dia jawab lain. Bila kita pergi test, sebab konten alkohol dalam darah tu mungkin tinggi pada negara kita. Ini termasuk pemandu di bawah pengaruh dadah juga? Dadah juga. Sebab cara kita untuk mengesan mereka ini hanya kita hantar ke hospital dengan konten alkohol dalam darah. Kalau kita punya di negara kita, kalau tak silap saya yang lepas 0.8 kalau tak silap saya konten darah baru salah lebih. Kurang tak salah. Ada negara 0.02, 0.03. Konten dia sikit aja dah salah dah. Oh. Jadi itulah konten alkohol atau konten liquor atau konten apa saja yang mabuk yang dalam darah tu melebihi baru dihukum kesalahan. Jadi kalau kurang hanya kita perlu 0.08. Kalau tak silap saya 0.8. 0.8. Konten dalam darah. Baik. Bagaimana untuk mencari penyelesaian jalan penyelesaian yang kita rasa sesuai dipinda lah maknanya kan? Keseluruhan struktur rules tu yang wabik kan kena go pada Pasifik supaya senang tindakan yang diambil oleh pegawai penyiasat. Jadi Pasifik kalau dadah sama dengan alkohol ataupun mabuk, tak kira lah apa jenis yang menyebabkan dia mabuk, apa-apa bahan yang menyebabkan dia mabuk, apabila dia menggunakan sebarang jenis kenderaan, sama ada motor, basikal, gerak di atas jalan raya, mengakibatkan kemalangan maut, perlu disiasat sehingga akhirlah. Dan konten kandungan alkohol atau benda yang mabuk di dalam darah tu perlu diturunkanlah. Banyak sebenarnya perkara yang perlu dipinda kembali. Betul. Dilihat kembali untuk melihat bahawa isu ini ada penyelesaiannya, Datuk. Boleh. Kalau semuanya bekerjasama, pegawai undang-undang, sebab kita ada pegawai undang-undang, kita ada penyiasat, kita ada penjaga jalan raya, pembina jalan raya. Jadi bekerjasama semua agensi kerajaan ini akan dapat buatkan satu keputusan yang baik kepada pengguna-pengguna semua. Jadi orang yang salah, betul tak salah. Kalau kita lihat, sewaktu saya keluar negara, mewakili negara, kenderaan untuk bergerak, dia akan menggunakan pernafasan. Kita hembus nafas tu, ada konten alkohol. Sorry, dia tak boleh hidup enjin. Enjin kereta tak boleh hidup. Tak boleh hidup. So, saya pernah soal pada seorang kawan tu, kalau you minum, while you drink, don't drive. Ayat dia terus je keluar. While you drink, don't drive. So, kalau you drive, you cannot start the engine. Okay? Kena start enjin. Itu dia beza dia. Kalau nak implement kat negara kita, mungkin kita boleh implement pada kenderaan berat, boleh kepada kenderaan yang bawa penumpang, then later on berperingkat-peringkat. So daripada hukuman, maknanya kesedaran dari bawah juga perlu dilaksanakan seiring. Itu paling penting kepada individual itu sendiri. Di mana individual ini dia yang akan tahu apa akibat. Ada kala dia memang tahu. Tapi bawa tak tahu. Dia rasa dia mampu untuk melakukan, untuk memandu. Itu sebabnya ada yang saya tengok kawan-kawan, saya tanya, you minum ni mana boleh? Tak, naik teksi. Ada naik Grab. Ada macam-macam. Ada yang ada memiliki pemandu sendiri atau pilot sendiri. Jadi inilah self-regulatory itu. Sendiri itu amat penting. Membuat keputusan. Bukan kata orang, tengok dia rasa jalan betul, dia berdiri betul. Tapi sebenarnya dia berdiri pun tak betul dah. Bila dah mabuk tu macam-macam lah. Baik. Apa yang ingin Datuk lihatkan, menantikan untuk isu ini? Yalah, pada pandangan saya secara personal, perlu digubal lah undang-undang kita tu. Diperbaiki kerana dah terlalu lewat. Dah banyak cara-cara tempat hole yang boleh menyebabkan kematian itu menjadikan satu terinaya kepada orang yang tak bersalah lah. Dan kita mengharapkan juga agar ini
ada penyelesaian tindakan, hukuman dan juga pengadilan kepada bangsa yang setimpal bagi kedua-dua belah pihak. Baik, terima kasih Datuk Insiden Muhammad Dalip, Pengarah Penasihat Otomotif di atas perkongsian ini. Kita harapkan ada apa yang kita kongsikan ini ada iktibarnya kepada kita semua. Dan selepas ini sebelum kita berehat untuk ke topik yang lain, iaitu fikir dahulu sebelum mabuk. Fikir dahulu sebelum mabuk. Tadi baru cakap fikir dahulu sebelum mabuk. Kita nak kongsikan dahulu ini satu berkisah berkenaan dengan seorang individu ini mengambil satu inisiatif yang saya rasa perlu dipuji. Bagaimana walaupun kita tahu mabuk tu salah dari segi undang-undang terutamanya apabila nak memandu tu. Tadi Datuk ada cakap don't drink and drive. Well, you drink, don't drive. Okey. Ini mengambil inisiatif Datuk. Dia pergi ke kawasan di ibu kota. Bawa kereta, dalam kereta tu ada banner ni. Cakap mungkin kata kalau minum jangan memandu dan sebagainya. Jangan memandu. Jadi ini antara yang diberi kesedaran jugalah kepada mereka di kawasan-kawasan tertentu di Kuala Lumpur. Jadi kita sama-sama saksikan berkikisan ini. Seorang anggota polis yang bertugas di Sekatan Jalan Raya meninggal dunia selepas dilanggar sebuah pacuan 4 roda yang dipandu seorang lelaki di Syaki mabuk awal. Seorang lelaki maut selepas dirempuh sebuah kereta dipandu lelaki mabuk di Lebuh Raya. Seorang lelaki maut selepas keretanya dirempuh sebuah kereta yang dipandu melawan arus, dipercayai akibat pengaruh alkohol di Jalan Pintasan Kuantan Pahang. Sedih, geram dan marah. Itu perasaan yang terbit setiap kali mendengar laporan media berkenaan berita kemalangan jalan raya melibatkan kecuaian pemandu di bawah pengaruh alkohol yang meragut nyawa individu tidak bersalah. Akta dan undang-undang sedia ada seakan tidak berjaya menggentarkan pesalah-pesalah ini apabila semakin kerap kes kemalangan melibatkan pemandu mabuk berlaku sejak akhir-akhir ini. Bagi ahli keluarga mangsa kemalangan, kejadian tidak diingini ini pastinya merupakan suatu tamparan hebat bagi mereka di mana mereka terpaksa menempuh hidup tanpa orang yang disayangi. Rentetan dari kejadian yang berlaku, Muhammad Azhar atau dikenali sebagai Mr. J di kalangan rakan-rakan mengambil inisiatif menyampaikan mesej kepada pemandu-pemandu di ibu kota dengan memasang kain rentang bermotifkan pesanan khidmat masyarakat pada kenderaannya. Berusia 37 tahun, usaha beliau turut disokong oleh 2 orang sahabat baiknya, Nur Hanizam dan Izani Zulkarnain. Tegang sikit. Tujuan utama saya buat benda ni, saya tampalkan banner dekat kereta saya dengan mesej-mesej macam ni sebenarnya adalah untuk memupuk sedikit semangat perpaduan, semangat keharmonian. Saya tak nak kerana disebabkan pemandu-pemandu mabuk ni kita bergaduh sama sendiri. Kita boleh tengok dalam media-media sosial apabila timbul je ataupun pihak media melaporkan tentang kemalangan ni, pemabik pemandu mabuk, kita akan tengok banyak reaksi daripada rakyat Malaysia. Lu mabuk tak, brother? Ini gua ambil jalan lah, ni gua ambil jalan tau. Lu mabuk, brother? Siapa mabuk? Ha? Ni kau pergi jalan lah. Lu tak nampak lah. Lu mabuk ke apa? Tengok ni Aero bang. Aero tengok bang. Selain itu, Azhar dan rakan-rakan turut menghasilkan video pendek berkaitan mangsa kemalangan pemandu di bawah pengaruh alkohol. Beliau melakukan watak sebagai pemabuk yang memandu kenderaan berlawanan arah dan hampir melanggar kenderaan dari arah berlawanan. Video ini telah dikongsikan di laman Facebook beliau pada 27 Mei 2020 yang lalu. Tanpa disangka, video ini telah mencecah sehingga 1.4 juta tontonan dan 117 perkongsian. Tujuan utama saya buat video tu ataupun lakonan semula tentang kisah seorang pemandu mabuk di mana itu adalah salah satu keluhan. Bagi saya ada keluhan rakyat Malaysia tentang apa yang terjadi dalam negara kita ni. Betapa lemahnya undang-undang kita ni terhadap pemandu-pemandu mabuk ni. Okay, kita boleh tengok banyak kes-kes yang melibatkan pemandu mabuk ni yang melibatkan kematian dengan hanya sekadar denda ataupun reman hari ni 2 hari boleh keluar. Reman pagi ni petang dah boleh keluar. Contoh. Kita nak pergi pusing mana ni? Kita pusing sekitar kawasan KL. Jadi kita akan cari tempat-tempat hotspot lah senang cerita. Okay, jom. Jom bang Bermula dari Taman Tasik Titiwangsa, kami menuju ke KLCC dan memandu di sekitar Kuala Lumpur. Berasal dari Kampung Padang Kelang, pemuda ini lazimnya akan berhenti di lokasi tumpuan ramai dan kawasan pusat hiburan untuk menyampaikan mesejnya kepada orang ramai. Ada yang mengambil gambar dan tidak kurang juga yang menunjukkan sokongan terhadap inisiatifnya dengan menurunkan tanda tangan pada kain rentang berkenaan. Terbaik bang. Jam menunjukkan
hampir jam 10 malam dan sehingga kini masih lagi ada ramai masyarakat Malaysia yang menyokong tindakan Mr. J ni atau nama sebenarnya Cik Muhammad Azhar. Saya cuba dapatkan sebanyak mungkin tanda tangan daripada rakyat Malaysia. Tak kisahlah kat mana saya berhenti pun, kalau mereka sudi ataupun menyokong, nak sign saya sebagai tanda sokongan. Dan apabila saya rasa puas hati saya, apabila banner dia dah penuh dengan tanda tangan, apa yang saya akan buat, saya akan hantar kepada menteri yang berkenaan. Inisiatif yang dilakukan oleh Azhar turut mendapat reaksi positif dari kalangan masyarakat Malaysia. Saya rasa ni inisiatif yang bagus lah. Sebab lately ni memang ada banyak kes kan, orang kena langgar memandu mabuk lagi dalam musim PKP ni, untuk memberi kesedaran lah kepada masyarakat kan. Sebenarnya dia tak bagus lah kalau mabuk atau sekali dalam memandu kan. Pendapat saya lah, okey dah bagus lah kan, nak menyedarkan orang ramai. Sekarang ni kan kita dah meningkat kan untuk orang mabuk, tak tahu lah kebetulan ke apa. Semoga usaha murni Azhar dan rakan-rakan mampu meningkatkan lagi tahap kesedaran umum berkenaan bahaya pemanduan di bawah pengaruh alkohol, sekaligus mengurangkan tragedi ini di masa hadapan. Baik, itu antara inisiatif yang dilakukan oleh pelbagai individu, terutamanya daripada pelbagai pihak NGO. Individu juga terlibat dalam memastikan bahawa kesedaran itu tiba dan juga sampai kepada seluruh rakyat Malaysia dalam usaha untuk mengurangkan risiko berkenaan dengan kemalangan akibat daripada pemandu mabuk ini. Kita faham kemalangan jalan raya adalah antara penyumbang yang terbesar di negara kita berkenaan dengan kes kematian, tetapi apabila ia membabitkan puncanya daripada pemandu mabuk yang disebabkan oleh mereka ini rasa kurang bertanggungjawab dalam membawa kepada rasa tanggungjawab kepada keselamatan kepada seluruh rakyat Malaysia, kepada keseluruhan pengguna jalan raya, pastinya ini akan menimbulkan lebih banyak kemarahan dan kes demi kes telah dipaparkan, kes demi kes telah pun dilaporkan dan ini pastinya lebih menimbulkan rasa tidak puas hati kepada rakyat Malaysia, terutamanya membabitkan nasib-nasib keluarga yang terlibat daripada masalah seumpama ini. Jadi pastinya antara inisiatif yang dilakukan sebelah tadi adalah satu inisiatif yang boleh juga dipuji, yang pastinya memberi kepada satu penyelesaian yang beranilah berjumpa dengan mereka yang berada ataupun pergi ke tempat-tempat hiburan sebegitu untuk memastikan bahawa mereka ini mempunyai kesedaran supaya tidak memandu di dalam keadaan mabuk. Jadi untuk berada dalam pemahaman dan juga perbincangan yang lebih jelas, kita ingin bawakan tentang bagaimana kaedah ataupun tindak balas badan kita dari sudut fisiologi apabila kita mengambil minuman keras, minuman beralkohol ini tanpa kawalan. Untuk itu kita bersama dengan Dr. Norli Abdul Jabbar di talian video pada ketika ini, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia bersama dengan saya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Hanif. Ya, Doktor, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Yang pertamanya di ofis ketika ini. Ya, saya. Ya, Doktor, yang pertamanya mungkin untuk pemahaman lebih jelas, apa sebenarnya reaksi tindak badan kita ketika mengambil minuman beralkohol ini tanpa kawalan ataupun melebihi daripada had yang ditetapkan? Okey, terima kasih Encik Hanif. Pertamanya saya nak ucapkan salam Syawal yang ke-17 pada hari ini dan juga salam PKPB bersyarat hari terakhir. Betul. Dan insya-Allah kita akan bertemu dengan PKPP esok Okey, sehingga 31 Ogos ni lah. Okey, pertama-tamanya saya ingin memberi penerangan sikit tentang minuman beralkohol di bawah Akta Makanan 1983. Dikatakan minuman beralkohol atau dalam bahasa kita seharian adalah arak yang mengandungi etanol sejenis zada melebihi 2% ataupun 2 isi padu ke isi padu lah. Ini termasuklah jenis minuman seperti bir, stout, lager dan dalam kandungan alkohol yang sederhana tinggi seperti wine, toddy. Di Sabah Sarawak kita ada Baha, jenis-jenis tradisional minuman tradisional alkohol di sana dan juga yang tinggi seperti wine seperti gin, vodka, spirit dan juga liquor. Yang lebih dari 30%. Dan untuk makluman Cik Hanif dan juga penonton MHI, minuman beralkohol ini
dia adalah sejenis dadah. Dadah yang boleh didapati dengan senang sekali. Okey. Dadah yang halal untuk dipasarkan. Ya. Dia halal untuk haram untuk diminum lah, terutama untuk orang yang beragama Islam. Betul. Ya, it is a total prohibition. Tapi dan apabila kita kata dadah, apa jenis dadah sebenarnya? Alkohol ini adalah sejenis dadah penindas ataupun psychodepressant. Yeah. Bila kita kata ianya adalah satu psychodepressant, dia akan menindas sistem saraf pusat kita. Okay. Dan apabila dia menindas, dia akan memperlahankan tindak balas badan kita, fungsi badan kita. Ya? Okay. Dan berbeza dengan rokok, bila seseorang itu mengambil ataupun menghisap rokok, asap rokok tu akan pergi ke paru-paru seseorang. Untuk minuman beralkohol ni, dia seperti makanan yang kita ambil ataupun minuman yang kita ambil seharian setiap hari, dia akan melalui sistem pencernaan kita, sistem penghadaman. Okay. Dan kebanyakan masa 20% minuman beralkohol ni akan dihadamkan atau dicernakan di dalam perut kita, dan sebahagian besarnya di usus kecil lah. Okay. Dan apabila seseorang tu mengambil minuman beralkohol ini, enzim dalam badan kita, itu kita kenali sebagai alkohol dehydrogenase, akan menukarkan ataupun metabolismekan etanol ini, yang kita panggil sebagai dadah ni, kepada bentuk lain yang kita dapati ini lebih bertoksik lah. Yeah. Dan apabila dalam keadaan ataupun kandungan alkohol meningkat kepada lebih kurang dalam 0.02%, seseorang itu akan merasa lebih seronok, rasa lebih senang untuk berinteraksi dengan orang lain. Okey. Sebab tu kalau seseorang tu pada peringkat awalnya dia merasa malu untuk berinteraksi dengan orang ramai. Yeah. Tapi apabila mereka ni mengambil sedikit minuman beralkohol, dia akan merasakan dirinya seperti seolah-olah boleh mengawal keadaan. Okey. Dan boleh hilang rasa segan je lah. Itu antara kesan yang terawal boleh kita dapat lah. Doktor, mungkin sebab kita punya sedikit masa yang agak terhad, kita ada juga persoalan yang mengetahui berkenaan dengan perbezaan tindak balas di antara lelaki dan wanita apabila mengambil minuman beralkohol ni, doktor. Okey, baik. Dalam kandungan apabila pengambilan alkohol yang rendah, tak ada perbezaan ketara antara lelaki dan perempuan. Okey. Tetapi dalam pengambilan alkohol yang tinggi, ia memberikan kesan impak kesihatan yang lebih tinggi kepada wanita berbanding dengan lelaki. Okey, jadi kalau perbezaannya kalau tahap pengambilan alkohol tersebutlah. Ya. Okey. Melihat kepada faktor umur, doktor, dari sudut mereka yang golongan generasi muda dan juga yang sedikit berumur? Ya, untuk mereka yang muda, penyerapan alkohol tu lebih cepat berbanding dengan yang berumur. Okey. Jadi kesannya kita dapat lebih cepat berbandingan orang yang berumur lah. Okey. Oh, jadi ada perbezaan yang sedikit lah perbanding kedua. Doktor, mungkin harapan yang terakhirnya melihat kepada kes yang semakin meningkat naik, kerap juga dipaparkan pada ketika ini, menurut statistiknya juga ini sesuatu yang perlu dibimbangkan. Harapan sebagai seorang pengamal perubatan melihat kepada mereka yang mengambil alkohol ini, kerana ianya seperti yang dikatakan adalah satu dadah yang dihalalkan di pasaran. Jadi harapan doktor dan nasihat sedikit kepada mereka ini. Okey, baik. Bagi saya dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia lah menasihatkan kita mengamalkan gaya hidup sihat. Sihat tanpa alkohol. Okey, baik. Dan jauhilah dadah, apa bentuk dadah pun sekalipun, sebab kita tak tahu di mana masa yang kita akan mengalami kesan-kesan kesihatan, kesan-kesan sosial seperti kecederaan, juga keganasan, pergaduhan, dan juga masalah kewangan dan juga masalah mental seperti kebergantungan dan juga boleh berakhir dengan kemurungan ataupun depression. Betul. Doktor, ini antara poin yang baik juga berkenaan dengan kesihatan mental tersebut, kerap juga dikaitkan dengan alkohol ini. Terima kasih banyak doktor kerana sudi bersama kami. Sama-sama. Selamat bekerja, selamat terus berjuang menjadi antara barisan hadapan kami di Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih kembali. Ya, Dr. Nonli Abdul Jabbar, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit
Kementerian Kesihatan Malaysia membincangkan mengenai tindak balas dari sudut refleks fisiologi daripada pengambilan alkohol yang berlebihan. Okey, kita nak berehat seketika kerana selepas ini ada satu lagi topik perbincangan yang baik juga dari sudut pemandu mabuk ini berkaitan dari sudut pandangan undang-undang. Teruskan bersama kami di Malaysia hari ini. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu am wa antum bil khair. Stay at home. Bye. Hai, Assalamualaikum. Saya Arif dari Remcargo ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Stay safe, stay home. Assalamualaikum semua. Annyeonghaseyo. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Stay at home. Mahasiswi Kelantan Mesir ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kullu am wa antum bi khair. Kami daripada tim Raya KL mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari University of Sheffield ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Kami sekeluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bye. Selamat Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua keluarga Mamak Merah ucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Semoga berjaya pada Ramadan pada tahun ini dan akan bertemu lagi Ramadan pada tahun akan datang. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Raya Maaf Zahir dan Batin. Terima kasih kita ucapkan kepada anda semua kerana mengirimkan video ucapan raya anda. Anda semua penonton Malaysia hari ini, kita betul-betul hargainya dan semoga ada keadaan yang cukup baik saja dalam kita meraihkan Hari Raya tahun ini. Baik, kembali dalam topik kita hari ini, angkara pemandu mabuk sampai bila? Dan dalam segmen kali ini kita akan mendalami sebenarnya apakah sudut pandangan undang-undang daripada segi hukuman yang patut dikenakan terhadap pemandu mabuk. Kita difahamkan banyak sebenarnya sentimen dan perkongsian orang ramai yang begitu mempersoalkan sebenarnya adakah undang-undang pada ketika ini memberikan hukuman yang setimpal bagi mereka yang telah pun melakukan satu jenayah yang cukup berat ini. Dan bersama saya hari ini Encik Abdul Rahim Sinwan, Peguam Bela dan Peguam Cara untuk membincangkan dengan lebih lanjut. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Sihat ya? Alhamdulillah, masya-Allah. Selamat Raya. Selamat Raya. Baik, mungkin boleh kongsi bersama kita membuka perbincangan kita ini. Kita nak faham sebenarnya persepsi Tuan sendiri melihat keberkesanan hukuman pada ketika ini. Ramai yang mempersoalkan, tetapi bagi pandangan Tuan, adakah kita perlukan lagi satu orang kata booster ataupun penekanan lagi daripada sudut hukuman terhadap mereka pesalah pemandu mabuk ini? Baik, terima kasih. Persoalan tentang mereka yang mabuk ketika memandu. Di dalam benak kita di masyarakat, sepatutnya perkara ini timbulkan bahawa pemanduan ketika mereka mabuk adalah satu jenayah. Jadi mungkin tentang perkara jenayah tidak di dalam benak mereka. Sekiranya kalau perkara ini diberitahu pada masyarakat secara menyeluruh bahawa pemanduan secara mabuk ada satu jenayah, mungkin tindakan-tindakan orang nak mabuk tu mungkin berbeza. Baik, di dalam hukuman pada mereka yang mabuk ni sebetulnya dua, di pandangan undang-undang kriminal, undang-undang jenayah dan satu undang-undang sivil. Yang pada ketika ini ialah mengenai adakah undang-undang sedia ada ni mencukupi untuk menangani persoalan sedemikian. Kalau kita lihat pada undang-undang jenayah, ada 4 perkara. Satu mengenai undang-undang, kedua mengenai penguatkuasaan undang-undang, ketiga tentang adanya pertuduhan dan keempat mengenai penghakiman. Jadi perkara ini mesti secara menyeluruh diperkasakan supaya perkara ini boleh dimantapkan tindakan. Dan perkara kedua ialah mengenai tindakan sivil, di mana sekiranya mereka yang menjadi mangsa dalam tindakan ini
keluarga mereka boleh tindakan ganti rugi. Jadi dua perkara. Jadi undang-undangnya dua. Satu tindakan jenayah, satu tindakan sivil. Itu kedua perkara. Bila kita bercakap berkenaan keberkesanan dan semua aspek ini kan untuk menjadikan satu hukuman yang setimpal terhadap pelaku ini, adakah kita masih melihat trend ini semakin lama semakin menjadi? Semakin kita dalam PKP ini, semakin banyak kes langgar sehingga maut yang kita dengar. Adakah menunjukkan yang kita mempunyai hukuman yang kurang setimpal ataupun yang tidak cukup tegas sehingga kan mereka ni cukup berani untuk melakukan perkara sebegini walaupun dalam perintah kawalan pergerakan? Dalam keadaan sekarang, kalau kita mungkin kalau lihat pada pernyataan Perdana Menteri kita di dalam report bernama pada 2019 sendiri terdapat 23 kes mengenai penganduan. Itu secara statistik. Tetapi di dalam 2020 ini, pada 5 bulan pertama, terdapat 21 kes. 5 bulan pertama dan 8 menyebabkan kematian. Kalau kita lihat dari segi trend yang sedia ini, mungkin sebetulnya perkara mabuk ini perkara lama, bukan perkara baru. Betul. Dan kita ada undang-undang yang sedia ada juga. Adakah undang-undang kita boleh menangani undang-undang ini? Itu sebab seperti saya nyatakan, mereka yang memandu secara mabuk ini, ada tak di dalam benak mereka daripada sekolah bahawa pemanduan mabuk adalah satu jenayah. Dan jenayahnya ada tindakan jenayah terhadap mereka. Betul. Jadi sekarang kalau kita pada sekarang dengan pindian saja, memandu secara mabuk di bawah Seksyen 44, mereka didenda sekurang-kurangnya 3 tahun hingga 10 tahun. Dan sebenarnya dari segi denda segi hukuman 8,000 hingga maksimum 20,000. Dan sekiranya selanjutnya lesen mereka boleh digantung. Adakah ini cukup untuk menangani keadaan ini? Adalah ura-ura menyatakan perkara ini boleh diambil tindakan dan slaughter. Ya baik, undang-undang sedia ada. Perusahaan sini undang sedia ada ni adakah cukup? Saya cakap we have ready laws, tapi penguatkuasaan mungkin undang-undang tidak dikuatkuasaan secara sepenuhnya. Secara penuhnya. Baik. Bagaimana pula kita melihat itu daripada sudut kita kena faham bahawa memandu dalam keadaan mabuk itu adalah satu jenayah. Tapi bagi mereka yang telah pun menjadi mangsa akibat situasi ataupun jenayah ini, ahli keluarga, anak-anak dan sebagainya, apakah yang menjadi satu pembelaan buat mereka? Adakah mereka mempunyai hak tertentu yang mereka boleh tuntut daripada sudut kelangsungan hidup mereka selepas situasi tragedi itu? Baik, di dalam seperti saya nyatakan awal, ada dua, tindakan kriminal dan tindakan sivil. Baik, dan tindakan kriminal juga di dalam mahkamah, pendakwa raya boleh membuat permohonan untuk mendapatkan compensation. Itu satu. Jadi sekiranya kalau tindakan itu berlaku, orang itu telah dihukum penjara atau denda, mahkamah boleh membuat satu keputusan atas permohonan timbalan penjara supaya restitution dibuat terhadap mangsa. Itu satu, di bawah Seksyen 426 CPC. Dan kedua ni mengenai tindakan sivil. Kita boleh ambil tortious, di mana tindakan sivil boleh diambil terhadap pelaku jenayah itu. Satu, dia telah melakukan jenayah dan tidak menghalang keluarga dalam tindakan sivil untuk mendapat ganti rugi. Baik, untuk dalam kes kematian, mereka mengambil tindakan dalam masa 3 tahun. Dan untuk tindakan kecederaan, mereka dalam masa 6 tahun. Jadi kalau mereka tak ambil tindakan, tak boleh dapat lah. Jadi peruntukan undang-undang ada. Mungkin pengetahuan tentang undang-undang tidak tahu. Baik. Jadi ahli keluarga pun kena ambil peranan untuk ambil tahu apakah prosedur yang sebenarnya untuk menuntut hak dan sebagainya. Betul. Baik, Cik Rahim, untuk menjawab soalan orang ramai rakyat Malaysia sehingga hari ini bertanya adakah perundangan kita atau akta kita akan diperkukuhkan lagi, akan diberatkan lagi hukuman yang dikenakan terhadap pesalah pemandu mabuk ini. Adakah ini akan berlaku ataupun akan dirombak semula untuk mengenakan hukuman yang lebih berat selepas ini? Baik, walaupun undang-undang sedia ada, undang-undang itu mesti diperkasakan. Dari sini mereka tindakan, contoh saya seseorang tu didapati mabuk, di dalam keadaan mabuk tu dia kena test 3. Satu mengenai nafas dia, kedua mengenai darahnya dan air kencingnya. Baik, jadi nafas, darah dan air kencing. Air kencing. Dia ada tu. Baik. Sekiranya dalam pemerkasaan mengambil pembuktian tidak kukuh atau mungkin timbalan pendahuluan tidak membuat kerja yang rapi, mungkin orang yang bersalah tu boleh terlepas. Jadi macam mana tu? Macam terlepas mungkin pembuktian. Contoh yang terbaik, contoh dari segi pengambilan sampel kencing atau darah. Mungkin dari segi prosedur tidak dipatuhi. Jadi
dia memberi peluang pada peguam untuk nampak ada ruang-ruang yang boleh dipersoalkan. Baik. Jadi perkara-perkara ini sepatut diperkukuhkan. Okey, itu satu. Kerana peguam ni dia akan lihat dia tanggungjawab terhadap anak guam dia. Tanggungjawab pendakwa raya, tanggungjawab untuk melaksanakan undang-undang demi kepentingan awam. Jadi ada pertembungan. Itu satu. Baik, yang kedua itu mengenai mengambil tindakan sivil. Ya, sama juga. Pasal kita nak pembuktian juga. Ya. Seperti saya cakap, tidak menghalang keluarga yang mangsa tu mengambil tindakan sivil terhadap pelaku tu. Baik. Ya, that's a position. Jadi sebenarnya ini boleh dikatakan walaupun nampak straightforward, agak jelas di hadapan kita, tapi banyak sebenarnya faktor lain yang main peranan untuk menentukan hukuman terhadap pesalah itu, ya, agak complicated juga, ya. Boleh dijadikan satu kata-kata akhir ataupun nasihat ataupun apa yang boleh disampaikan buat rakyat Malaysia, buat mereka yang gusar melihat perkembangan semasa, melihat peningkatan nombor dan sebagainya dalam masa 5 atau 6 bulan pertama bagi tahun 2020 ni, apa yang Encik Rahim boleh sampaikan? Baik, sebetulnya saya sarankan satu tentang educating the public. Pasal kami di sekolah pun kami tidak diajar bahawa pemanduan mabuk itu jenayah. Kira atau bila kita memandu itu jenayah. Jadi perkara ini patut dibawa di sekolah lagi. Dan kedua, saya sarankan kita menggunakan teknologi dan menggunakan fasiliti sendiri. Contoh yang terbaik, saya pernah memandu di Australia. Saya pergi dari itu mengantuk. Tetapi pasal ada kamera tu, dia terus polis tu tahan saya. Dia ingat saya mabuk. I see. Jadi dia menggunakan kamera. So sekarang kalau di Malaysia kita ada kamera, we can even put drone to manage sepanjang highway yang sedia ada. Itu kan do. Okey, ini kedua. Ketiga ni, pada pemilik pub atau siapa, sekiranya mereka ada idea of making profit from the sale of alcohol. Terdapat mereka juga lah tanggungjawab. Seperti di negara-negara lain, sekiranya kalau mereka tahu bila mereka nak minum pada hari Jumaat, mereka tidak memandu, mereka tahu pasal itu sahaja jenayah. Dan tanggungjawab pada bangsa-bangsa ini, sekiranya terdapat orang yang mabuk, mereka dapatkan teksi. Jadi di sini dia pun tak peduli kalau orang mabuk dia bawa kereta, tak ada. Jadi mengenai tanggungjawab pada mereka menjual arak ni, tanggungjawab sekiranya kalau mereka nak dapat keuntungan daripada jual arak, mereka bersama mereka adalah tanggungjawab supaya orang minum arak ni tidak membawa mudarat kepada masyarakat. Baik. Yang keempat ni, seperti kita ada COVID. COVID ni bila kita masuk pasar raya, kemudian kita ada application. Application di mana kita boleh identify kita masuk application tu nama ni. Jadi saya sarankan kepada kerajaan, siapa nak beli arak ni, kita ada application. Application dia identify themselves. Dia beli arak di mana, dengan siapa. Jadi setidak-tidaknya dalam application membeli arak ni, mereka kena mendapatkan maklumat diri siapa beli arak. Tidak secara langsung pun kita tahu siapa beli arak tu. Pengesanan tracing dan banyak lagi faktor-faktor lain yang boleh membantu mereka untuk tidak jatuh dalam keadaan yang lebih teruk lagi. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Abdul Rahim Sinuan, Peguam Bela dan Peguam Cara untuk memberikan antara sisi lain dan juga nasihat yang boleh barangkali dijadikan salah satu pertimbangan untuk melihat apakah langkah seterusnya membendung situasi buruk ini. Terima kasih kita ucapkan. Dan seterusnya kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan berbincang berkenaan kebenaran penggambaran fotografi pra-perkahwinan. Segalanya di Malaysia hari ini. Kami dari Armed Forces Hospital Southern Region, Khamis Musyayat Saudi Arabia, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami daripada Bendahara Queensland, Australia ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. Pada tahun akhir, Bendahara Queensland ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar Malaysia di Morocco mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kullu am wa antum bil khair. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak perantau dari Australia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri
maaf zahir dan batin. Kekalkan jarak selamat anda, jaga kesihatan anda. Kami di perantauan ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Minasan, doko demo oiwai suru. Alestan berketak-ketak, perut lapar, makan pau. Macam mana tak ketak, kena paksa bagi ampau. Gua negara orang kita, okey dah, dok klik kapung. Selamat Hari Raya lah belaka. Salam ampun dan maaf dari orang sekampung. Saleh diutuh, tanda ingatan. Syawal ditunggu, sudah tiba. Saleh diutuh, pohon kemaafan. Salam maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Wow. Ucapan yang terakhir tu yang paling style. Dia terus Selamat Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Macam tu je. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Dan di segmen kali ini seperti disebutkan, kita akan membincangkan kebenaran penggambaran fotografi pra-perkahwinan. Nak kahwin tu mesti kena ada gambar, ya tak? Betul. Ini antara momen indah dan pastinya yang paling antara yang terjejas dan terkesan juga dengan penularan wabak COVID-19 ini adalah mereka yang terlibat dalam industri kecil dan sederhana. Betul. Antaranya adalah para jurugambar kita. Jadi kita nak bersama dengan salah seorang jurufoto perkahwinan iaitu Ahmad Fairuz Ismail yang berada bersama kita secara panggilan video jauh dari Alostak, Kedah katanya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat Raya Syawal 17 ni juga. Selamat Raya kepada kru MSI juga. Ya, terima kasih. Cik Fairuz, macam mana setakat ni? Okey semua melalui PKP, PKPB, sekarang nak masuk PKPP. Macam mana? Bisnes, operasi semua okey ke? Seperti industri lain, kita pun antara industri yang amat terjejas jugalah. Wedding pun tak boleh dilangsungkan sekarang. Ya. So, memang efek lah kita sebagai wedding photographer. Tapi Alhamdulillah, keadaan dah beransur pulih, dah boleh buat pre-wedding. Akad nikah pun dah boleh buat sampai 20 orang. So, insyaAllah lah dia akan kembali kepada sedia kala lah kot. Betul. Antara pengumuman daripada perutusan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga mengatakan bahawa perkhidmatan foto pra-perkahwinan telah dibenarkan beroperasi. Jadi, bagaimana sebenarnya melihat kepada resam baharu ini, kebiasaan baharu, apa yang akan dilakukan dan apa dalam planning untuk melakukan foto pra-perkahwinan ini ke atas mereka yang bakal melangsungkan perkahwinan nanti, Fairuz? Nak tak nak, kita memang kena akur lah dengan the new normal ni. Kita kena selalu buat social distancing, tak boleh nak seperti dululah. Kita kena embrace this new changes lah. So kita orang sebagai dalam grup fotografer pun, kita orang rasa happy bila kerajaan dah announce yang pra-perkahwinan ini dah boleh dijalankan. Dan saya pun sebenarnya tengah merangka pakej lagi untuk pra-perkahwinan di dalam PKPP ni lah. InsyaAllah dalam minggu depan ni saya akan promote lah kepada klien-klien saya. Antara pakej yang dah difikirkan, kalau boleh kongsikan sikit, yang menjadi kelainan daripada kebiasaan ni? Kelainan, macam biasanya dulu kalau kita buat pra-perkahwinan, kadang-kadang the shooting tu ada melibatkan ramai orang, ada makeup artist, ada mungkin bawa kawan-kawan dia sikit ataupun adik-beradik sikit, kan? Yang bridesmaid semua tu bridesmaid ke kawan-kawan rapat. Sebab pengantin ni idea dia orang ni macam-macam, kan? Nak bawa kawan rapat lah apalah semua kan. Tapi this new normal ni kita kena hadkan sikit lah. Kita punya creativity tu pun kita kena berfikir di luar kotak sikit, sebab kita punya scope of creativity tu dah limited. So kita kena bekerja dalam scope yang baru. So InsyaAllah kita tengoklah macam mana nanti. Tak boleh rapat sangat dengan pengantin. Mungkin kita pakai loudspeaker ke, pakai walkie-talkie ke, saya pun tak tahu lagi. Betul. Itu antara kemungkinan juga kan. Fairuz rasa tak macam kerana sudah tentunya ramai yang terjejas, pastinya dalam market ini ataupun industri ini ramai yang sebenarnya ingin mencari peluang juga. Jadi di antara mungkin promosi ataupun cara pendekatan yang agak berbeza tak untuk mencapai lebih pelanggan dan lebih ramai lagi mereka untuk perniagaan awak sendiri ni? Macam mana? Berbeza tu saya rasa dari segi promosi tu tak adalah berbeza sangat. Tapi since macam kita dah lockdown selama 3 bulan kan. So fotografer-fotografer ni semua
bersemangat nak menjual package-package mereka kan. Saya rasa dia punya competition dia sekarang ni memang tough lah. Betul. Kita nak kejar pelanggan kan. Semua fotografer yang dah tak kerja selama 3 bulan ni semua nak bekerja balik. Semua betul. Ada kos penambahan tak? Mungkin equipment tertentu, barang-barang lain yang perlu digunakan sebab penjagaan sosial dan sebagainya. Ada tak barang-barang lain yang kena tambah lagi macam mana? Oh, tak adalah. Cuma maybe mask dengan hand sanitizer mungkin. Itu sajalah dari segi kamera, lens, tak ada. Semua dah tersedia kan. Okey Fairuz. Ada juga di kalangan rakan-rakan fotografer sukan yang mereka terpaksa mengadaptasi terhadap kebiasaan baru ini. Daripada buat bola sepak, mereka hanya buat sukan-sukan lain saja. Macam Fairuz, sepanjang PKP ini bagaimana inisiatif ataupun alternatif lain dalam menampung kos ataupun perniagaan yang tidak boleh dijalankan ini? Saya alhamdulillah lah, sebab masa saya buat bisnes ni memang saya labelkan diri saya sebagai wedding photographer. Okey. Tapi on the side saya banyak buat corporate job jugalah. Okey. Mana corporate job ni pun saya dapat daripada wedding client saya. So masa PKP ni saya banyak buat corporate job lah, yang job yang telah sedia ada tapi banyak tertangguh sebab kita tak boleh nak syuting kan. So bila dia cakap penggambaran dah boleh dibuat, MITI pun cakap boleh rentas negeri, tanpa surat polis, time ni kita terus keluar lah. Itu yang saya ada kat Alostar ni. Sebab nak bukanlah berasal dari Alostar. Bukan. Buat job lah ni. Buat job. First job selepas PKP. Alhamdulillah. Okay, kita doakan lagi banyak lagi job, banyak lagi mereka yang nak mengambil perkhidmatan anda selepas ini. Kita masuk PKP ni. InsyaAllah. Terima kasih banyak Fairuz sudi bersama dengan kami. Semoga berjaya dalam apa yang dilakukan. Terima kasih. Selamat Hari Raya juga. Selamat Raya. Okey, baik, itu dia Encik Fairuz, seorang jurugambar, wedding photographer ataupun juga melakukan kerja-kerja lain di samping untuk menambah pendapatan, dan pastinya ini antara inisiatif daripada resam baharu yang perlu dilakukan. Okey. Dan selepas ini kita akan raikan lagi, raya kita tak habis lagi. Masih lagi masih kita lagi. Banyak lagi nak tunjukkan ucapan anda, tapi sebelum tu kita akan saksikan dulu ucapan Hari Raya bahagian yang ketiga. Mari kita saksikan. Ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Lahir dan Batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan Selamat Hari Raya Maaf Lahir Batin. Kami keluarga dari Stesen TV Salam mengucapkan Selamat Hari Raya. Kami dari keluarga Fahrizan ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Lahir dan Batin. Di rumah kita mesti menang. Dari Ihsan mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Lahir dan Batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rakyat Malaysia yang berada di Galway Island ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Lahir dan Batin. Daripada Jamiah Darul Ulum Newcastle, South Africa ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Lahir dan Batin. Kami pelajar dari Newcastle, South Africa ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Lahir dan Batin. Kami daripada keluarga Jasaya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Lahir dan Batin. Selamat Kami, Biomed 3 mengucapkan PKP tak PKP, meriah tu tak meriah? Bos. Sabar ni sektor sukan nak terbuka. Okey, kita sekarang nak meninjau macam mana agaknya ucapan anda kalau anda ingin hubungi kita. Anda boleh hubungi kita sekarang 0377261603. Sebab kabarnya besok ni ibarat raya pertama lah.
Sebab PKPP akan dibenarkan untuk merentas negeri. Ramai juga yang dah berfikiran untuk pulang ke kampung. Tapi satu je nasihat saya, kita jenguk dulu bengkel-bengkel untuk memastikan bahawa kereta kita berada dalam keadaan yang baik. Ini penting tau. Betul. Nak jalan jauh ni 3 bulan. Dan saya rasa perlu juga ada tindakan daripada pihak pengurusan di pejabat kita, terutamanya bosses lah kan. Bos-bos ni melakukan penjadualan. Takut nanti kan ada yang aku nak ambil cuti, kau nak ambil cuti. Betul. Berebut kan. Masa-masa muka pun juga. Jadi nanti. mereka yang kampung dekat-dekat ni, bagilah ruang kepada mereka yang kampung untuk merentas negeri itu. Menyambut apa-apa yang patutlah. Kita ada pemanggil di talian. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Ui. Wow, di siapa tu? Salim Batu Kiki. Salim? Saya Salim Batu Kiki. Batu Kiki. Khabar baik. Apa khabar hari ni? Sihat ke? Hari ni meriah sikit lah sebabnya. Kalau orang kita dah lepas berjalan jauh, dapat jumpa saudara-saudara. Betul. Dapat boleh berniaga pula lagi. Pasal aku Batu Kiki. Betul. Alhamdulillah. Kesihatan kita berbahagia, semua lapang belanja kita dalam menjalankan tugas hari-hari pada hari ini. Betul, insyaAllah. Ucapan dia. Silakan. Ucapan bagi mereka yang nak balik kampung, hati-hati ke? Ada Springfield bin Usu, sama Renan Dikatib dan Kongkong Dikatib. Bila nak datang Batu Kiki ni? Masa dah lapang, boleh datang Batu Kiki. Saya nak suka lihat ini. Pada Syed Syahri, dari Pabudia, Syed Husin, Syed Nadir, Syed Pernah. Dan anak saya di mana? Di Kepung untuk Sarif, Syed Jaafar dan Syed Paliana. Dan anak-anak dia, dan saya di Paliana. Boleh datang Batu Kiki. Semua itulah. Dan semua kali yang sahabat-sahabat saya. Seluruh Malaysia, ramai sahabat-sahabat TV3, semua sahabat-sahabat TV3 pun ada. Dan anak buat saya ni, dari Pasaura. Okey. Dari Pasaura, Pakun TV. Betul. Anak buat saya tu, anak Syed Adil. Okey. Terima kasih Tuan Syed. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya ni hebat juga. Dia kalau telefon misi dapatnya. Mesti dapat masuk antara yang Bos satu akan sampai. Sebab dia ada lagu. Batu Kiki Jambatan Bosi. Macam mana? Itu nangis ke menyanyi? Itu kan permulaan dia. Baik. Ramai yang kata gambar-gambar mereka tak terpapar. Okey, kita dah paparkan insya-Allah pada Hari Raya ke-17 ni. Terima kasih kerana menghantar. Dan nanti pihak penerbitan juga insya-Allah akan paparkan sepanjang Syawal nanti. Apa pun terima kasih kerana menonton MHI sejak jam 8 pagi tadi. Kita akan kembali esok dengan topik nasib industri filem dan drama tempatan. Ya, dan telah pun mendapat nafas baru. Dan pastinya telah pun penggambaran pun dapat juga dijalankan nanti. Dan pastinya esok akan kita berbicara dengan lebih lanjut. Okey. Terima kasih semua. Jadi, Assalamualaikum. Funky Melo, Mono, no stereo, radio, oh no, itu rentang disco, lagu dansa retro di bulan mulia di hari lebaran dengarkan santapan baru untuk semua generasiku, lagu Aidilfitri yang terkini dari RI untuk muda-mudi. Sekelip mata sebulan berpuasa, kelihatan adik abang sibuk raikannya. Ketupat rendang lemang dan apa saja, letupan bunga api ketawa sungguh meriahnya. Sesama kita tersenyum riang si kecil menikmati suasana yang indah.